Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita semua dengan berbagai-bagai nikmat. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat ini akan menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menambahkan lagi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah pada hari ini saya akan sambung pengajian kitab Penawar Bagi Hati yang biasa kuliah ini saya sampaikan setiap malam Khamis, setiap malam Jumaat di Surau Bangku Kapas, Marang, Terengganu, setiap malam Jumaat. InsyaAllah disambung dalam sesi kuliah online pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan jika engkau bertanya, betapa aku redha dengan bala, dan adalah bala itu pekerjaan yang dibenci, niscaya aku jawab dengan bahawasanya benci akan bala itu dengan tabiat, dan redha dengan bala itu dengan akal, dan dengan sebab mengetahui akan besar pahala bala itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pengarang kitab kita ini mengutarakan persoalan di sini. Jika engkau bertanya, maknanya di kalangan mereka-mereka ataupun di kalangan kita yang mempelajari dan juga cuba membaca kitab Penawar Bagi Hati ini, jika ada di antara kita yang bertanya, jika engkau bertanya, makna engkau ni kita semua yang membaca kitab ini, jika kita bertanya, macam mana, bagaimana kita nak redha dengan bala Allah Subhanahu wa taala? Kerana bala itu perkara ataupun urusan yang tidak disukai. Bagaimana seseorang itu nak redha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bala, musibah, ujian itu semuanya perkara yang tidak disukai oleh manusia. Malah secara fitrahnya kita manusia, secara fitrah kita manusia ni, tidak ada manusia yang bila mana diberi kesakitan, diberi kesusahan, kemiskinan dan seumpamanya, suka dengan kesakitan itu. Tidak ada manusia yang suka dengan kesakitan. Tidak ada manusia yang suka dengan kemiskinan. Tidak ada manusia yang suka dengan kesusahan. Tidak ada manusia yang suka dengan musibah itu. Ini sikap. Ini adalah merupakan pertanyaan yang dilontarkan. Macam mana seseorang itu bila mana diberi musibah, sedangkan dia tak suka musibah itu? Maka nescaya aku jawab. Kata pengarang kitab ni jawab. Dia kata, nescaya aku jawab. Maka pengarang kitab kita ni menjawab dengan bahawasanya benci akan bala itu dengan tabiat, dan redha dengan bala itu dengan akal. Pengarang kita, syekh kitab ni jawab, betul lah, benci dengan musibah, benci dengan bala bencana, benci dengan ujian,
benci dengan kesusahan, itu adalah fitrah kita manusia. Kebiasaan manusia benci kepada kesusahan. Kebiasaan fitrah manusia benci kepada musibah, benci kepada bala bencana. Mana tidak suka kepada kesusahan, tak suka kepada musibah, tidak suka kepada sesuatu yang boleh menyakiti dirinya. Itu fitrah manusia. Tetapi redha itu dengan akal. Sebaliknya, redha itu ialah dengan akal, dengan kewarasan akal kita, kesempurnaan akal kita yang berfikir, yang menggunakan akal fikiran itu dengan sebaik-baiknya. Redha dengan bala itu, redha dengan ujian itu, redha dengan musibah itu adalah merupakan dengan akal dan juga dengan iman kita. Ya. Fitrahnya manusia tidak suka kepada musibah. Sebaliknya, apabila disuluh dengan iman, dilihat daripada sudut keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan redha dengan musibah itu. Dia akan redha, akur, dan dia terima musibah ataupun ujian daripada Allah Subhanahu wa taala itu dengan redha, dengan suka hati ataupun dengan tenang. Ini jawab pengarang kitab kita. Kita kata lagi, dan dengan sebab mengetahui akan besar pahala bala itu. Dan dengan sebab kita mengetahui betapa besarnya balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Besarnya pahala yang Allah taala sediakan. Besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada mereka-mereka yang menerima ujian Allah Subhanahu wa taala itu dengan lapang dada, dengan redha. Kalau kita perhatikan kepada sirah ataupun sejarah perjalanan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kalau kita perhatikan, kesemua daripada mereka, para nabi dan para rasul ini, semua mereka ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam kalangan mereka, para nabi dan para rasul diuji. Bahkan para nabi, contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan dakwahnya. Berdakwah sehingga ratusan tahun. Berdakwah, ajak, seru masyarakat, seru umatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hanya sebilangan kecil daripada mereka yang menerima dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan isteri dan juga anaknya sendiri pun tidak menerima dakwah Nabi Nuh alaihi salam pada ketika itu. Begitulah juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan ujian yang sangat besar dalam usaha dakwahnya. Ketika berdakwah ke Taif umpamanya, dilontarkan dengan batu dan seumpamanya. Disakiti oleh umatnya pada ketika itu. Berhadapan dengan kerenah umat, kerenah masyarakat. Pada ketika itu, Nabi SAW berhadapan dengan kerenah masyarakat Arab Jahiliyah yang tidak menerima pada ketika itu. Hasil pengorbanan Nabi, hasil kesungguhan Nabi, hasil kesabaran Nabi SAW, akhirnya Islam dapat disebarkan dengan begitu luas. Pengorbanan Nabi berhadapan dengan umat. Begitulah juga kita pada hari ini. Bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu ujian, ujian kesakitan, ujian kesusahan, ujian kemiskinan, dan berbagai-bagai ujian yang lain, semua itu adalah pemberian dan anugerah daripada Allah. Kita bagi orang yang beriman, kita menerimanya ujian itu sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Antaranya, orang yang diuji, mungkin Allah Subhanahu wa taala nak menghapuskan dosa. Antaranya, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin satunya Allah nak hapuskan dosa dia. Mungkin dengan cara Allah Taala beri musibah.
Mungkin dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala beri sesuatu penyakit. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala beri kesusahan di dunia ini, maka Allah Taala menghapuskan dosa-dosa kita. Sebab itulah, setiap kesusahan yang kita lalui dalam kehidupan ini, setiap kesulitan yang kita lalui dalam kehidupan ini, itu adalah merupakan cara Allah Subhanahu Wa Taala nak menghapuskan segala dosa-dosa kita. Bahkan kalau duri tercocok di tangan kita, duri tercocok di kaki kita umpamanya, kita rasa kesakitan dengan cocok duri itu di tangan ataupun di kaki kita itu juga Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa kita. Apatah lagi dengan musibah-musibah yang lain, bala bencana yang lain ataupun kesusahan yang lain, maka tentulah Allah Subhanahu Wa Taala nak menghapuskan lebih banyak lagi dosa-dosa kita yang kita lakukan pada setiap masa ini. Begitulah juga, ya. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi kita pahala yang banyak. Allah Subhanahu Wa Taala nak mengeruniakan kepada kita pahala yang besar, pahala yang banyak dengan ujian itu. Orang yang diuji dengan kesakitan, dia terima kesakitan itu dengan redha, dan dia berikhtiar dengan penyakit yang ada itu, berusaha habis duit dan sebanyak seumpamanya, pergi cari ubat, pergi berubat hospital dan sebagainya supaya Allah Taala sembuhkan, maka ini pahala yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap pengorbanan yang dia lakukan untuk menyembuhkan penyakitnya itu, setiap kos yang dia biayai untuk menyembuhkan penyakitnya itu, insya-Allah ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pahala. Dan yang ketiga, dengan ujian ataupun dengan musibah ataupun dengan bala bencana itu, Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kepadanya kedudukan yang baik. Allah Ta'ala nak angkat darjat dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak meninggikan kedudukannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak berikan kepadanya kemuliaan. Mungkin Allah Ta'ala nak berinya syurga yang paling tinggi. Allah nak beri kemuliaan kepada orang yang diuji. Sebab tu kita kena berfikir positif. Kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setiap apa yang diuji, musibah yang Allah Ta'ala kurniakan ini, kita bersangka baik. Mungkin inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kepada kita. Dengan cara ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kepada kita kemuliaan. Mungkin dengan cara ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tinggikan darjat kita. Kita tak tahu. Bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita diuji, terima ujian itu dan kita terima dengan kita bersangka baik kepada Allah. Kerana ujian ini daripada Allah. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh hilangkan kesusahan dan kesakitan serta bala itu. Jadi kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima dan kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah cara Allah Ta'ala nak muliakan kita. Mungkin dengan ujian. Ya. Mungkin dengan ujian. Mungkin dengan musibah, makin dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan beri kepada dia itu, bertambah dekatnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertambah rajinnya bangun malam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ujian itu. Bertambah rajinnya untuk baca Al-Quran dengan ujian itu. Bertambah rajinnya, bertambah dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bangun berdoa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap hari, setiap masa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini membantunya dekat dengan Allah. Bila dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka jadilah dia orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana dia jadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah akan beri kemuliaan kepadanya di sisi Allah. Kita hidup kita dalam hidup kita ni, kita harapkan kita ni mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar kita tidak mulia di sisi makhluk, tapi kita nak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar kita dihina di sisi makhluk, biar kita dihina di sisi manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah meletakkan kita
dengan kedudukan yang mulia. Ini yang menjadi harapan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kerana kehidupan dunia ni kalau kita dihina, kita dicaci, kita dimaki, kita dikeji dan seumpamanya, dunia ni sementara. Yang kita harapkan ialah kemuliaan kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan kita di hari akhirat esok. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti redha orang yang sakit dengan minum ubat yang pahit. Kerana mengetahui ia akan bahawasanya ubat yang pahit itu sebab bagi sembuh penyakitnya, hingga sukacita ia dengan itu ubat. Bahkan terkadang membeli ia akan dia dengan harga yang mahal, dan mengupah ia akan doktor yang menikamnya, yakni doktor yang menyuntiknya dengan jarum. Jadi contoh yang dinyatakan dalam kitab ini, umpama seseorang yang sakit, seseorang yang diuji dengan kesakitan, dan orang ni redha, orang yang sakit ini, dengan dia minum ubat yang pahit. Redha orang yang sakit dengan dia minum ubat yang pahit, kerana dia tahu bahawasanya ubat yang pahit itu menjadi sebab kepada sembuh penyakitnya, sehingga sukacita dia dengan ubat itu, sehingga dia suka dengan ubat itu. Ini contoh. Contoh orang yang sakit, dia sanggup makan ubat yang pahit, yang kerana dia tahu bahawasanya ubat itu menjadi sebab kepada penyembuhan penyakitnya itu, dan dia menjadi suka kepada ubat itu. Bahkan mungkin selepas kehabisan ubat tersebut, sanggup dia pergi beli ataupun dia pergi sambung semula ubat itu, walaupun ubat itu pahit, kerana dia yakin bahawasanya dengan memakan ubat itu menjadi asbab kepada penyembuhan penyakitnya. Hakikatnya penyembuhan itu daripada Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai ikhtiar. Bahkan kadang-kala sanggup dia beli sesuatu ubat dengan harga yang mahal. Sanggup beli sesuatu ubat dengan harga yang mahal, kerana diyakini ubat tersebut mampu, ataupun ubat tersebut mempunyai kualiti untuk menyembuhkan penyakitnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sanggup ia mengupah akan doktor yang menikamnya, iaitu yang menyuntiknya dengan jarum. Bahkan dia sanggup pergi bertemu dengan doktor-doktor pakar untuk mengubati penyakitnya, supaya penyakitnya sembuh, walaupun mungkin dengan perlu membayar dengan harga yang mahal. Ini sebagai tanda redha seseorang itu. Redha dengan bala, redha dengan sesuatu penyakit itu. Bila Allah Ta'ala uji dia dengan satu penyakit, dia terima sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala. Tanda redha dia pergi cari ubat, walaupun mungkin ubat itu pahit, dia makan juga ubat tersebut, supaya Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitnya dengan asbab makan ubat itu. Kemudian mungkin dia sanggup beli ubat dengan harga yang mahal, kemudian sanggup bertemu dengan doktor pakar dan sebagainya, walaupun perlu dengan pembiayaan kos yang besar, tapi sanggup. Kerana apa? Supaya disembuhkan penyakitnya. Dan tiap-tiap perkara ini mempunyai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya orang yang diuji dengan penyakit, dia terimanya. Tak ada orang suka kepada sakit, tapi oleh kerana bila mana dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit tersebut, dia terima itu sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berusaha, dia berikhtiar pergi cari ubat, pergi beli ubat dengan harga yang mahal, pergi berjumpa doktor, bertemu dengan doktor, cari doktor pakar dan seumpamanya, habis kos yang begitu banyak, dengan tujuan supaya Allah Ta'ala sembuhkan penyakitnya, maka perbuatan ini boleh pahala. Ikhtiar kita supaya usaha kita untuk menyembuhkan penyakit kita itu boleh pahala. Tak saja-saja. Ujian boleh pahala, kemudian usaha
supaya Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan kesakitan itu, boleh pahala. Orang yang diuji dengan penyakit boleh pahala atas ujian penyakit itu. Kemudian dia berusaha supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan penyakitnya itu juga, boleh pahala. Maka besarnya pahala Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang diuji oleh Allah dengan bala, dengan musibah dan sebagainya. Mudah-mudahan orang yang diuji, kita ni tak tahu macam mana. Masing-masing ada ujian masing-masing. Masing-masing kita ni ada ujian masing-masing. Jadi bila mana kita berhadapan dengan ujian ke atas diri kita, maka kita berusaha. Sampai kita redha, kita berusaha dan berikhtiar. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ujian itu, bala itu ataupun musibah itu ada kebaikannya. Ada kebaikannya buat kita. Dan insya-Allah kita menghadap dan kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah redha pada kita dan kita redha dan suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya ada bagi Allah hikmah pada segala pekerjaan yang mengkehendaki ia akan dia. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Jadi kita berhenti sekadar itu, kita tangguhkan dulu, insya-Allah kita sambung semula sesi pengajian ini pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmah dan keberkatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.